Apa khabar semua? Baik ah. Okey, selamat pagi. So, I masih ingat lah. Ada satu hari tau, anak saya tanya saya. Dia tanya saya apa? Dia cakap, kenapa zaman dulu itu Superman terbang satu tangan. Zaman sekarang Superman terbang dua tangan. Siapa tahu? Saya cakap, saya tak tahu. Dia tahu apa jawapan anak saya? Dia dulu Superman terbang satu tangan because dulu manual gear. Sekarang terbang dua tangan because sekarang auto gear, dia cakap. So kita buat forward pun sama, betul tak? Hei, dulu you main manual gear, you sudah faham tapi sekarang kita mau aim higher, betul? Topik hari ini topik saya hari ini aim higher. You kena sekarang mau auto gear ke mau manual gear? Oh, mau auto gear sudah, betul? So biasanya kita mesti mau tahu dekat forward living. Kalau kita nak berjaya, basic dia sangat senang. 5cc, betul? Betul tak? That's why kita, insentif yang paling senang kita mau capai dekat forever living, okay, 5cc club. Okay, itu manual gear. You buat, you boleh jadi super gear. Itu auto gear nanti. So hari sini, kalau nak aim higher, okay, you bukan mau buat itu 5cc, itu saja. Hari ni, I nak share dengan you, okay, ini, aim higher, dia perlu 5cc yang lain. Okay, di sini apa yang kita perlu? Kita perlu ini, crazy, courage, challenge, commitment dan cooperation. Kita perlu 5C ni. Okay, untuk aim higher. Okay, so yang pertama, kita tengok. Apa itu crazy? Okay, you cukup crazy tak? You tahu kalau kamu nak berjaya dekat forward living, budaya yang paling penting dekat forward living, you kena sangat crazy. Betul? Betul tak? Sangat crazy. Okay, di sini, siapa ingin nak jadi jutawan? Kalau hari ni you bagi tahu you punya kawan, saya nak jadi jutawan, dia rasa you crazy tak? You tengok, dia ada demam dah hari ni. Mau pergi jumpa doktor, nak jadi jutawan, betul? Baru kerja seorang kerani mau jadi jutawan. Tapi tak apa, itu tak penting. Yang penting, kita kena crazy. Kerana kita sudah jumpa satu bisnes yang boleh buat kita jutawan, betul tak? Okay, so ini sangat penting. So buku yang pertama saya baca, bila I join Forever Living, buku ini. Think and Grow Rich. Okay, kenapa mau think and grow rich? Kalau hari ni kamu nak jadi kaya, kamu kena fikir dulu. You tahu, minda kita yang menentukan sama ada kita boleh jadi jutawan ke tidak. Okay, so dalam buku ini dia ada satu ayat. Dia kata apa? What the mind can conceive and believe it can achieve. Apa yang kita punya minda boleh fikir dan kita nak, dia mesti boleh capai. Betul tak? Kalau zaman dulu, 60 tahun yang lepas, kalau ada orang bagi tahu you, kita boleh cakap telefon tanpa talian dari KL sampai Kuantan, kamu percaya tak? Kalau zaman 60 tahun yang lepas, you cakap ya ada demand tak hari ini, betul? Tapi sekarang kalau I bagi tahu you, kita boleh cakap telefon tanpa talian dari KL sampai Kuantan, you percaya tak hari ini? You tengok, kenapa ada orang boleh cipta handphone? Kerana orang mau, betul tak? Bila manusia mau sesuatu, dia mesti pergi fikir bagaimana kita boleh cipta sesuatu yang boleh fulfill kita punya permintaan, betul? Jadi hari ini, you kena cukup crazy. Bila kamu nak jadi jutawan, you kena bagi tahu sendiri, you kena think dulu. Okay? Think macam mana? Macam saya. Sebelum I buat forward living, saya miskin. Saya orang miskin. Okay? Bukan kaya punya orang, betul? Tapi saya sudah fikir, satu hari saya mesti jutawan. So, I tulis satu skrip. Okay, bagaimana I buat dekat forward living satu hari 6 tahun kemudian saya jadi jutawan. So, bila I habis itu skrip, siapa aktor dia? Saya kan, betul? So, saya akan jadi aktor dia pula. I tulis skrip, saya jadi aktor. So, saya akan buat ikut skrip saya. So, I buat 6 tahun. Bolehkah saya jadi jutawan? Boleh. Tapi kalau you mau jadi miskin pun boleh. You mau jadi pengemis pun boleh. You tulis satu skrip pengemis. 6 tahun kemudian you jadi pengemis. Boleh tak? Boleh juga. Bila you think you mau jadi pengemis, okay, you akan ikut itu skrip. You pun jadi aktor dia. You buat 6 tahun, betul. Itu jadi kenyataan. Kamu sudah seorang pengemis. So hari ni, you nak jadi jutawan ke you nak jadi pengemis? Siapa yang tentukan? Yes, kamu punya minda. So you kena crazy. Bila you crazy, you kena think big. Aim higher. So ini sangat penting. Okay? Crazy people make crazy money. So di sini, jangan rasa nak cuba-cuba. Datang forward living, bila you fikir nak jadi jutawan, jangan datang sini, I testing. Testing saja, jangan. Okay? Anda perlu keyakinan tinggi.
baru dapat terbang tinggi dan pantas seperti helang di atas langit. Minda anda yang menentukan masa hadapan anda. Apa yang kamu perlu buat dekat Forever Living? Walaupun kamu belum capai, tapi you kena fikir kamu akan capai. Kamu sudah capai. So di sini, I nak share satu benda panggil dream board. So dream board ni sangat penting. Oh, kita ada banyak maklumat, betul. Kita ada keluarga, ada kejayaan, ada kepimpinan, ada kebajikan. So di sini, you kena fikir, okay, bila you mau beli rumah you, bila you mau beli kereta kegemaran kamu, kereta impian tau, betul? You kena fikir, bila kamu nak bawa keluarga pergi melancong, itu semua kamu punya impian. So you kena letak dalam sini, kejayaan dekat Forever Living. Bila nak capai EIP, bila nak capai Eagle Manager, bila nak capai CBM, Chairman Bonus Manager, okay? You boleh buat satu dream board. So, kepimpinan semua, bila you nak belajar, bagi talk ini, OPP, NDO, meeting, sistem, forever strategy semua. Atau satu hari, kamu boleh jadi guest speaker dekat Malaysia Ready. Boleh tak? You kena buat ini. So, kebajikan, you boleh buat apa? Buat banyak kebajikan. Bila kamu ada wang, ingat. Ramai di luar, betul? Macam company kita ada buat satu. Betul? Detox combo, betul? Kita nak tolong orang yang perlu, betul? Yes, bila you beli satu detox combo, kamu akan selamat 9 orang daripada kelaparan. Bagus tak macam tu? Itu pun kita punya maklumat. Betul? Kita bukan saja mau untung-untung uang saja. Betul? Itu sangat penting. So, you kena buat dream board you. Bila you buat dream board ini, you sentiasa tiap-tiap hari tengok, okay, you akan jadi crazy. Faham tak? I start Forever Living, I terus letak ikhlas. I punya greater impian ikhlas. Ramai kawan datang jumpa, saya cakap, boleh ke Desmond, you kerja bank saja, boleh ikhlas lah. Betul? Dia ketawa sama saya. Saya cakap, tak apa, you ketawa sekejap saja. Betul? Betul tak? Sekejap saja. 3 tahun I beli ikhlas. Orang pertama, I fikir itu orang yang ketawa saya. I pergi rumah dia, I pon, dia keluar, dia tengok apa? Dia bukan tengok saya, dia tengok kereta saya. Bila masuk kereta saya, I bawa dia, okay, I senyap, I tak cakap pasal Forever, tak cakap langsung. I tunggu dia tanya. Dia cakap, Desmond, you macam sangat berjaya dekat Forever. I cakap, jangan sebut FLP, jangan sebut Forever, itu tak sesuai untuk kamu. Wah, shock tak macam tu? I bagi tahu, sangat shock, betul. Boleh cakap, gila tak? Yes, crazy people make crazy money. Okay, yang kedua, courage. Okay, you kena beraksi walaupun takut. Faham tak? You jangan ingat orang di dunia ini semua berani. Orang yang buat panji jump berani tak? You tahu panji jump? Itu atas terjun ke. You rasa dia berani tak? You kalau tak percaya saya, you pergi atas, you naik atas, you jumpa itu orang, you tanya dia, you takut tak? Apa dia jawab? Saya tak takut langsung. Ada? Mana ada? Dia cakap, saya sangat takut loh. Dia cakap, you boleh tolong tendang saya terjun tak? Dia cakap, I make kasut macam sudah gam dengan itu lantai tau. Betul tak? Dia takut, tapi dia masih beraksi. Betul? Macam kita you tengok, saya cakap di atas pentas ini, takut ke tak takut? You tengok saya tak takut, betul? I tak ada pilihan, I takut, masih perlu naik atas. Nah, pentas kenapa? Syarikat sudah panggil saya pagi talk. Terpaksa tau. Tapi kita masih beraksi, betul tak? So, bila kita beraksi, orang tengok kita berani ke tak berani? Yes. Jangan fikir orang yang naik pentas tak takut tau. I bagi tahu you, semua takut. Tapi masih beraksi, okay? So, membina personal power itu sangat penting. You tahu setiap orang pun ada satu giant yang duduk dalam kita punya hati. You tahu? Tapi malangnya, ramai orang masa dia meninggal dunia, itu giant masih tidur tau. Faham? So, you kena wake up. You datang Forever Living, you tahu apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita nak wake up you punya giant. Betul tak? Semua orang ada giant. Juraida dulu pun ada giant. Tapi itu giant sudah tidur. Betul? Tapi kita mau wake up dia, betul? Bila wake up, you tengok, dahsyat tak? Dahsyat. 1 tahun pecah semua rekod, betul tak? Itu giant, you jangan tengok. Dia tak mengapa tau. Dia, potensi dia sangat besar. Wake up your giant. So, jangan takut kepada penolakan dan kegagalan. Jangan takut. You kalau takut dia, kamu sudah kalah. Betul, kita di dunia ini sekali saja. Desmond Kong dunia ini sekali saja. Kalau kita jatuh, kita bangun, ada kalah tak? Tak kalah. Kalau kita jatuh, tak bangun, tak boleh bangun lagi, sudah kalah ke tidak? Kalau kita datang dunia ini sekali, boleh kalah tak?
Mana boleh kalah. Betul, jatuh bangun. Bila orang tolak tak apa. Gagal tak apa. Asalkan kita tak putus asa, betul tak? Bila kita tak putus asa, mana kita, you panggil saya si kalah. Betul? You tak boleh panggil saya si kalah. I belum kalah lagi, betul? I bangun lawan lagi, betul? Bangun lawan lagi, betul? That's why itu sangat penting. You kena courage macam itu. Okay? Success in life is the result of good judgment. Good judgment is usually the result of experience. Experience is usually the result of bad judgment. You tengok tak? Hari ini, kalau kamu nak berjaya, semua benda ini datang dari apa? Akhirnya dari bad judgment. You buat sesuatu, buat satu keputusan yang salah. Itu yang buatkan kamu dapat pengalaman, betul? Betul tak? You tak akan lakukan kesalahan ini sekali lagi. So, itu you dapat pengalaman. So, pengalaman akan buat kita dapat satu good judgment, betul? So, bila ada good judgment, baru kita boleh capai kejayaan. So, apa? Apa maksud dia? Maksud dia, kejayaan kita mesti datang dari bad judgment. You kena gagal. Baru ada cerita. Betul. Kalau you naik pentas, orang tanya, apa rahsia you berjaya? I datang forever sangat senang. I sponsor 10 terus jadi supervisor. I buat 1 bulan 2 bulan terus ambil CBN. You tahu semua orang sudah sedia itu telur mau buang kamu, betul? Itu cerita apa? You tahu dekat Forever Living, okay, leader, pemimpinnya yang dihormati ramai adalah pemimpin yang jatuh bangkit. Baru dia naik pentas ada cerita, betul tak? You tengok itu cakap, I tak pernah jatuh Mia. Okay, apa you mau belajar? You mau belajar apa? Ada 2 orang jutawan. 1 jutawan dia buat bisnes. Dia banner. Lagi 1 jutawan beli loteri. Dapat juta. You mau belajar dengan siapa? You mau belajar yang itu nombor 2 beli loteri. Dia cakap, macam mana jadi jutawan? Beli loteri lah, dia cakap. Betul tak? Mana boleh kita belajar dengan orang yang tak tahu, tak ada usaha. Betul tak? Tak ada cara, betul? That's why you kena dengar cerita tau. Itu sangat penting. So, ini you kena lepas. Okay? So, challenge. Apa itu cabaran? You kena faham. Bila kita ada malamat, bila kita buatlah, okay, ikut malamat kita, kamu mesti kena rejection. Orang tolak, kegagalan, betul? Okay? Baru itu kita panggil cabaran datang. You tahu sebelum kamu jadi jutawan, okay, Tuhan mesti bagi you cabaran. You faham tak? You jangan ingat, Desmond, you sudah bagus, you sangat laki. Apa laki? Masa I lawan cabaran, I ambil cabaran, you duduk mana? Betul tak? I sudah lepas tau. You jangan tengok, Desmond, you untung 1 juta sangat senang. 1 tahun boleh untung 1 juta. I bagi tahu you. Kenapa? Kerana I sudah lepas cabaran ini. Bila you lepas cabaran ini, Tuhan akan bagi you 1 pasport. You tahu pasport? Setiap tahun you boleh untung 1 juta. Itu pasport. Saya sudah ada pasport. You sudah dapat ke belum? You belum, you kena lalu ini dulu. You belum, dia tak lalu ini, you mau ambil pasport lah. Tuhan mana kasih you pasport? Tak kasih, faham tak? So you lepas ini dulu. Baru bila you hadapi cabaran, baru kita gelar you sukses. Kejayaan. So di sini, tengok. Cabaran adalah faktor penentuan kepada kejayaan. Orang yang takut dan enggan mencuba, takut. Belum jalan pun sudah takut jatuh. Okay? Ini orang apa? Orang yang putus harapan. Hopeless, kita kata. Belum buat, sudah kalah. Belum turun keranggang, sudah. Ambil itu kain putih. Surrender. Okay? Ini orang yang mencuba, tetapi senang kecewa. Ada kawan macam itu. Dia cuba. Dia bukan tak cuba, dia cuba. Tapi sekali, 2 kali sudah kecewa. Oh, tak boleh lah. Ini orang apa? Orang yang gagal. Ini kita panggil orang yang gagal. Dia cuba, tapi dia senang kecewa. Cakap saja negatif. Okay? Apa orang yang berjaya? Mencabar dan mengatasi kegagalan. Orang yang terima cabaran. Dan bila gagal, dia mengatasi. Faham tak? Dia cuba cari cara dia. Penyelesaian dia. Itu kita gelar dia orang yang berjaya. Dia mau jadi orang yang mana satu? Yes. Kalau kamu nak jadi orang yang berjaya, you kena terima cabaran. Bukan itu kecewa. Jatuh. Tak boleh bangun lagi. Betul? Jatuh sekali sudah tak boleh bangun. Itu mana mau berjaya? Betul? Itu tak boleh berjaya. Tengok. So, komitmen. Okay, seterusnya komitmen. Apa itu komitmen? Kamu kena komit.
Bila you angkat tangan tadi, saya nak jadi jutawan, tapi apa komitmen you? You faham tak? You kena faham bila you sudah cakap nak jadi jutawan, you kena beri komitmen you. Okay? Orang tanya you bangga tak dengan Forever Living? Bangga. Betul? Tapi bila keluar orang tanya, you buat apa? Oh, I tak ada buat. Betul? I nak berjaya. Betul? I nak berjaya. I nak jadi manager dekat Forever Living. Datang meeting. Oh, hari ni cuaca sangat panas. Hari ni cuaca sangat sejuk. Berapa suhu ngam-ngam? Betul punya suhu. Suhu berapa? Panas, sejuk, betul. Kalau kamu nak berjaya, berapa panas, berapa sejuk pun kita datang. Betul tak? Mana ada tengok mau suhu berapa. Okay? You kena beritahu kepada orang yang betul. Kalau kamu nak jadi berjaya, okay, you kena beritahu kepada orang yang betul. Kepada siapa? Orang yang percaya, orang yang yakin sama kamu. Dekat Forever Living, siapa yang yakin sama kamu? Upline kita, betul. Betul tak? You jangan pergi cakap dekat luar itu, penjaja dekat luar. You tanya, I nak jutawan. Apa dia cakap? You demam Itu orang tak yakin sama you, betul? You kena cakap dengan orang yang betul, di hadapan orang ramai. Macam biasa kita datang, you tahu dulu kita buat forever macam mana. Mula-mula saja naik pentas, mesti cakapnya. I mau cakap, I mau berapa bulan mau manager, berapa bulan mau EIP. I cakap atas, semua orang jadi saksi. Saya sudah cakap. Mau buat tak? Bila you sudah cakap, mau buat? Oh, you tak buat, you malu nanti. Betul tak? You sudah cakap, ya, kita mau ini, komitmen itu. Dan kita cakap, mesti upline ada. Upline tengok, okay? Upline dengar, I mau capai EIP, you kena tolong saya. Betul tak? Bila kamu cakap, oh, you boleh minta tolong. Betul? Kalau you tak cakap, upline mana tahu? You tahu upline buat apa? Upline punya kerja sangat senang. Upline punya kerja duduk bawah, dia tengok mana satu downline nak berjaya. Nak berjaya mesti cakap. Kalau you mau manager, tapi naik pentas, oh, tak berani cakap. Upline you tahu ke tak tahu? Bila dia tak tahu, dia mesti ambil masa dia, susun atur masa dia untuk mereka yang ada cakap, betul tak? Siapa yang rugi? Yang tak cakap yang rugi, betul? So, pada bila-bila masa saja, you tahu, matlamat, goal setting, bila-bila masa kena buat. Bukan buat sekali saja. You kena masuk komitmen, itu komitmen. Dengan kata-kata yang tepat dan ikhlas. Faham tak? Itu cara dia, komitmen kita. Okay? Dan dengan Forever, contoh. Dengan Forever, saya akan menggunakan masa 1 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun untuk belajar dan mencabar diri. Jangan datang sini cuba 1 minggu. Ramai datang sini, I cuba 1 minggu. Tak boleh, I tak nak buat. I nak tanya kamu, kalau you pergi minta kerja, you kerja kalau tak happy 1 tahun, 1 minggu, you kerja lagi. Kerja lagi. Mesti kerja, betul tak? You kerja pertama, bos tak baik. Tukar kerja, betul? Tukar kerja 2, bos punya bini tak baik. Tukar kerja 3, bos punya anak tak baik. Tukar kerja lagi, bos punya, siapa? Supervisor ke siapa tak baik. Kerja lagi. Atau lain hari, jangan kerja lagi. Ada? You kerja lagi, betul? Tapi kenapa buat Forever Living, cuba 1, 2, 3, 4, sudah tak nak buat lagi. Betul tak? You kena apa? You kena at least guna 1 tahun. 1 tahun berapa hari? Ramai orang tak faham tau. 1 tahun, 365 hari. Betul? Tapi dia datang Forever Living, dia pun datang 1 tahun. Tapi 1 minggu buat 1 hari saja. Betul? Kalau you 1 minggu buat 1 hari, 1 tahun baru buat 52 hari. Betul tak? Sudah cukup 1 tahun tak? Belum. That's why I tahu, you tahu apa? Komitmen kita kena sekurang-kurangnya 1 tahun. Jangan putus asa. Tak kira you dapat apa cabaran pun, kita mesti teruskan. At least 1 tahun. Boleh tak? Dan guna masa 3 sampai 5 tahun untuk bina dan bela kebahagiaan keluarga kita. So, you tengok. Ini bisnes sangat baloi tau. Kenapa? Kita hanya belajar, cabar diri, 1 tahun, jangan putus asa. You tengok, 3 sampai 5 tahun, you tengok rangkaian kamu, sudah besar tak? Ramai orang dia tak faham tau. Dia tengok Ju naik pentas, bagi ceramah. You ingat, sangat bagus, sangat hebat lah, sangat hebat. I bagi tahu you. Setahun yang lepas, masa I jumpa Ju, okay, dia pun macam itu. Sama saja. You faham tak? Sama saja. Tapi masa itu hampir mahu freeze. Sekarang ada 5 series. You ingat dia sudah hebat. I bagi tahu you, bukan.
Dia hari ini, dia boleh dapat income begitu tinggi kerana rangkaian dia sudah besar. Dan dia tidak berputus asa. Bila cabaran datang, dia mengatasi. Faham tak? Dia terima cabaran, dia mengatasi semua kegagalan. Faham tak? Faham tak? Itu sebab dia berjaya. You jangan ingat, oh dia datang naik pentas, ada story punya. Sangat senang buat forever living. I pun tak sangka. Oh, buat saja semua join. Buat saja semua mau fight. Buat saja semua, 10 orang semua fight CC Club. Ada benda macam itu? Best. Ada orang cakap, buat forever, I jemput kawan semua tak keluar. Sudah janji-janji tapi tak datang pun. You baru apa level? Saya fire manager jemput kawan pun ada orang tak nak datang. Betul tak? You baru AS supervisor jemput kawan tak datang, you sudah kecewa. Saya fire manager tau. I jemput kawan-kawan pun tak nak datang tau. I rasa mungkin I tak cukup, level tak cukup tinggi lagi. I mau fight diamond manager. You tahu diamond manager dekat Brazil, dia jemput kawan-kawan pun tak datang. Faham? Ini benda berlaku. Semua orang pun akan kena. Faham tak? Bukan kerana, Ju sudah hebat lah, dia senang lah, dia sponsor. Siapa bagi tahu you? Betul tak? I baru susah mau sponsor. Jangan percaya kepada ini. Faham tak? Ini benda semua kena melalui. So, dalam 3 sampai 5 tahun saja, okay? I boleh jamin kamu, kalau you betul-betul usaha dalam forever living, kamu akan dapat satu kualiti hidup yang sangat hebat. Okay? You percaya? Ini sudah berlaku di seluruh dunia. Okay? So, cooperate. So, see. Okay? You kena faham, dekat forever living, kamu nak berjaya bukan satu orang. Bukan solo tau. You kena ada satu teamwork. Kerjasama. Okay? Di sini, bila ada satu konsep atau idea, semua orang pun yakin boleh berjaya dan rela melakukannya. Yang penting, mula beraksi dan melakukannya sama sekali. Ia akan menjadi satu momentum yang luar biasa besar. You jangan pandang rendah kepada 5cc tau. 5cc Club. You tahu 5cc Club itu walaupun you tengok dia, senang saja 5cc Club itu macam kacang putih. Pejam mata pun boleh buat. Betul. Okay? You tahu semua jutawan dekat forever living, okay, kerana 5cc Club. Kita bina 5cc. You ingat apa? You ingat dia satu orang jual 1 juta sales Ada? Kalau ada, okay, you seluar dalam spender mesti pakai luar. You satu orang boleh jual 1 juta sales. Betul? Mana ada? Semua orang, semua pemimpin yang hebat dekat forever living, okay, hanya apa? Semua hanya buat benda yang sedikit saja. Sikit. Lama jadi? Yes. Ini cara dia. Faham tak? Yang penting, you kena buatkan semua orang yakin. Bila kita buat 5cc, kita sudah boleh berjaya di forever living. Kalau semua orang yakin, dan semua orang buat sekali, okay, kamu boleh jadi jutawan tak? Boleh tak? 5cc saja. 5cc. Benda yang simple. Semua orang ikut. Itu saja. Dekat forever living, kita tak train Superman. Faham tak? Kita di sini, kita bukan nak train Superman. Kalau nak train Superman, kita kena check email seluar dalam pakai mana dulu. Baru kita izinkan you masuk. You faham tak? Tapi you masuk, kita tak check tau. Tak ada check, betul tak? Maksud apa? Kita bukan train Superman. Kita train orang biasa saja. Kalau you suri rumah pun, kita boleh train you buat 5cc. Betul tak? Setuju? Itu saja cara dia. Cooperate. Kerjasama. Okay? So, bilangan orang yang kecil hanya sanggup bina kumpulan individu saja. Kalau you tak faham, you mau buat pandai-pandai, okay, you hanya tapak itu orang saja. You cakap, mesti mau Superman. You mungkin boleh tapak lah. Dalam 100 orang mungkin tapak 2 Superman lah. Okay, itu bilangan orang yang kecil. You hanya boleh sanggup bina apa? Itu kumpulan individu saja. You mau besar tak jadi. Faham tak? 2 sampai 4 tahun kumpulan kamu sangat kecil dan banyak apa? Bila Superman, dia banyak cara sendiri, betul? Betul tak? Dia ada style terbang macam ni, itu mau style terbang macam ni, betul? Nah, dia banyak cara tersendiri. So, susah untuk duplikasi. Tapi kalau dengan sistem yang senang, semua orang boleh ikut, you boleh tapak bilangan orang yang besar, betul tak? Bila besar, kumpulan duplikasi kumpulan. You satu kumpulan, boleh duplikasi satu kumpulan yang lain. Hari ni you tengok, mungkin Ju, Ahmad, sangat hebat. Tapi lain hari, next day you tengok, ada kumpulan lain yang sudah naik, betul?
Oh, kumpulan itu, kumpulan sana, sini. Oh, sudah naik banyak. Macam cendawan lah. Pum, 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 pum. Memang tak? Kenapa? Because bila kumpulan duplikasi kumpulan, dia sangat laju. Okey, dan 2 sampai 4 tahun, kumpulan jadi besar. Dan kerjasama dan sistem memudahkan duplikasi kelak. Faham tak? Bila kita kerjasama, senang. Faham tak? That's why, mau kerjasama tak? You mau aim higher, mau kerjasama. Faham tak? So, jangan selesa dengan apa yang kamu capai. Jangan sudah, senior manager, sudah manager, sudah, sangat selesa. Jangan. So, di sini tengok. If you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful. Not dwell on it for too long. Just figure out what is next. Bila you capai sesuatu yang cemerlang, jangan relax. Turun sana. Pernah dengar itu? Lumba. Lumba rally itu apa? Anap dengan kura-kura. Pernah dengar? Apa anak buat? Bila dia laju, dia apa? Relax betul. Relax betul. Bila dia relax, itu kura-kura sudah menang betul. I sentiasa cakap dengan kawan saya, you jangan jadi anak yang tidur. Kenapa? Bila you jadi anak yang tidur, lain hari I jumpa you dekat kedai sate. Sate anak. Orang sudah tangkap bagi anak betul. Sate anak. Mau jadi sate anak? Oh, tak nak. You kena lari laju sedikit. Boleh faham tak? Okay? So, jangan berhenti. So, di sini, jika anda berasa selamat, maka anda akan jatuh pada zon selesa dan bahaya. Faham tak? Bila you selamat, itu zon selesa dan zon yang paling bahaya. Okay? Orang yang tidak berhenti kerja impian, tidak akan terlepas peluang. You tahu peluang kita besar lagi, betul? Dekat forever, betul? You jangan ingat itu tempat saya. Ini kampung saya. I relax. I duduk rumah. Tak apa, I slowly build. Because forever ramai orang tak kenal lagi. You tahu you duduk rumah tidur, tapi kawan-kawan you, prospek you masih jalan dekat luar, betul? Bila dia jalan, mesti ada orang tangkap, betul? Betul? Bila orang tangkap, dengar, mungkin dia nak buat. Kalau dia tak berjaya, tak apa. Tapi kalau dia berjaya, itu sepupu kamu. Orang sponsor sudah berjaya. Apa macam? You jumpa sepupu kamu nak bunuh diri. Setiap kali jumpa dia, you nak bunuh diri. Kenapa? Itu bawa orang lain. Betul tak? Yes. You kena apa? Jangan relax. Jangan selesa sangat. Jangan berhenti kerja impian. Faham tak? Tuhan bagi kita kebolehan, bagi kita advantage. Kita kena guna sepenuhnya. Jangan guna separuh. Faham tak? Kita mau, bila kita berjaya, kita boleh tolong lebih ramai orang berjaya. Betul tak? Atau I berjaya cukup lah. Kenapa mau tolong? Itu kawan, I pun bukan friend sangat lah. Mau tolong dia buat apa? Betul? You simpan. Buat apa simpan? Kenapa mau simpan? Dekat forever jangan simpan. Faham tak? Kerja. Jangan berhenti kerja impian. So ini rekod yang kita capai. Pada I masih ingat tahun 2011, okey, ini kumpulan saya, ada 4 saja CBM, ada 8 saja Eagle Manager. Okey. Tahun kemudian sudah tambah ke tidak? Sudah tambah 6 orang. 2013 sudah tambah ke tidak? Last year sudah tambah 7 orang dari kumpulan saya. Okey, masa itu Malay hanya seorang saja, Haji Lokman saja yang ikut kita Hawaii ambil cek. Betul tak? Okey, Roger Penester kita kata, bila ada seorang capai, okey, orang sudah yakin, betul tak? Yakin betul. Ini market boleh buat. Pasaran Melayu boleh buat. Okey, so kita start. Itu Roger Penester. So tahun ini tengok, kita ada 14 pasangan CBN. Dan yang penting, 7 daripada 14 ini orang adalah Malay leaders. You percaya tak? Kita setiap tahun kita pergi itu global rally dekat luar negara. You tahu kita tengok semua achiever Chinese. You tahu orang ingat ini Malaysia semua Chinese yang duduk sini tau. Orang hanya ingat ini Muslim hanya Turki ada, hanya UAE ada, hanya Morocco ada. Tapi hari ini kita nak tunjuk sama dia orang, okey, Muslim yang sangat hebat bukan saja di Turki, bukan saja di UAE, bukan saja di Morocco. Malaysia ada tak? Yes. So tahun ini kita ada 7 kawan kita, okey, yang wakil Malaysia pergi sana. Kita nak buatkan mereka terperanjat. Ini Malaysia ada. Ini Muslim, pemimpin Muslim yang hebat. Kita buatkan dia takut sekejap. Itu baru permulaan tau. Next year dia lagi takut.
Next year dia lagi takut. Kenapa? Kerana tsunami Malaysia sudah mau datang. Betul? Kita mau sapu satu pasaran Malaysia. Boleh tak? Itu sangat penting. So, target kita, Eagle Manager, walaupun belum habis, itu sampai bulan 4. Tapi I baru check list. Okay? Target kita 30 orang Eagle Manager. Tadi I baru check list yang sudah confirm bulan 2. Okay? Sudah ada 20 pasangan dari kumpulan saya yang capai Eagle Manager. So, kita masih perlu 10 orang lagi. Kamu rasa boleh tak kita capai? Boleh tak? You percaya ke tak percaya itu tak penting. Yang penting saya percaya. You mungkin cakap, ini Desmond ada demam tak? 30 orang ada demam tak? Last year baru 11 orang sekarang mau 30 orang ada demam tak? You mau cakap apa, I pun tak kisah. Yang penting nanti you tengok. Okay, dan sini I nak buat satu goal setting. Okay, bulan 4 ini, okay, saya akan mencabar menjadi Sapphire Eagle Manager yang pertama di Asia. Okay, bagi saya satu tepukan kepastian. Yes. Okay, saya harap saya boleh jadi Roger Bannister bagi pemimpin kita dekat Malaysia. Okay, jangan rasa benda ini tak boleh berlaku. Sapphire Eagle Manager, okay, di dunia ini kurang daripada 10 orang. Tapi yang saya akan bangga, kita akan bangga, salah seorang daripada Sapphire Eagle Manager datang dari mana? Malaysia, boleh tak? Okay, so sharing saya sampai sini saja. So I harap boleh banyak membantu kamu semua orang dan set target masing-masing. Kita nak jadi pemimpin yang hebat di Malaysia, boleh? Okay, kita tamat dengan apa? Slogan. Tahu slogan kita? Yes, no limits, go, 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 millionaire. Boleh tak? Okay, so bangun sekejap semua. Okay, kita mau sikit because nanti ada banyak event lagi yang mau bangun sikit, bangkit sikit. Okay, so 1, 2, 3. Yes, no limits, go, 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 millionaire. Thank you.